Assalamualaikum kepada Urus Setia, penganjur konferens pada kali ini. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kajian saya bersama ahli kumpulan saya, pola perbelanjaan dan masalah kewangan dalam kalangan pelajar IPTA di Sabah. Saya Ramdan bin Ali, ahli kumpulan saya Diki Wiwitan dengan Darbin Omar. Part pertama yang akan saya bentangkan ialah bahagian pengenalan. Kalau kita lihat di sini, sekiranya pelajar itu melangkah ke alam kampus sebagai siswa, bermakna mereka terpaksa berdikari di dalam menguruskan kewangan mereka sendiri. Kerana sebagai besar daripada mereka tinggal bersama dengan ibu bapa. Dan semestinya ini siswa perlu bijak dalam menguruskan kewangan mereka dan mereka perlu mempunyai pengetahuan literasi yang tinggi dalam bidang pengurusan kewangan sepatutnya. Namun begitu, kebanyakan senario mendapati pelajar di institusi pendidikan tinggi gagal di dalam menguruskan kewangan dengan bijak dan mereka berbelanja bukan untuk keperluan pendidikan. Di bahagian kedua pula, apabila kita tengok di bahagian penyataan masalah, bagi mencapai pendidikan sehingga ke tahap universiti merupakan matlamat sebahagian besar daripada pelajar-pelajar yang berada di luar. Ya. Jadi pendidikan berupaya untuk meningkatkan status dan kuasa pendapatan yang lebih besar kepada individu dan masyarakat melalui kemakmuran ekonomi, kemajuan demokrasi dan keadilan sosial. Ini mengikut pendapat Felsman, Malfi dan West tahun 96. Namun begitu, pembelajaran di peringkat universiti dia memerlukan kos iaitu banyak wang untuk menampung kos sara hidup sepanjang menjadi seorang pelajar. Jadi umumnya sumber kewangan pelajar sebahagian besar dibiayai daripada ibu bapa dan sebahagian lagi melalui pinjaman pendidikan yang mereka lakukan. Menurut Doss, Marlow dan Goodwin tahun 95, sumber kewangan utama remaja adalah daripada ibu bapa. Dan mereka mendapati majoriti responden menerima wang dari ibu bapa untuk tujuan allowance, untuk aktiviti kurikulum, untuk insentif, wang tambahan dan upah bagi kerja-kerja yang dilakukan di sekitar rumah. Ya. Justru itu, kajian ini dijalankan untuk melihat pola perbelanjaan dan masalah kewangan yang dihadapi oleh sebahagian besar daripada pelajar-pelajar di institusi pendidikan tinggi, khususnya di pelajar-pelajar di Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Objektif kajian ini dijalankan ialah untuk melihat pola perbelanjaan yang pertama dan yang kedua untuk melihat masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di institusi pendidikan tinggi. Ya, dalam kes kajian ini ialah pelajar Politeknik Kota Kinabalu di Sabah. Di bahagian ketiga pula kita akan melihat menyoroti kajian-kajian pengkaji sebelum itu, iaitu kajian yang dijalankan oleh Bowen tahun 97, Henry 2001 dan Yot dan Money Survey tahun 99 mendapati pengurusan kewangan itu dalam kalangan pelajar kolej adalah berada pada tahap yang kurang memuaskan. Jadi mereka menyatakan kebanyakan atau sebahagian besar daripada pelajar kolej yang bakal berhadapan dengan krisis kewangan kerana mereka tidak berupaya untuk menguruskan kewangan mereka dengan baik disebabkan mereka mengalami kekurangan pengetahuan yang diperlukan. Menurut Henry 2001 pula, individu yang berusia dalam lingkungan 25 tahun dan ke atas, mereka telah mula merancang kewangan masing-masing berdasarkan matlamat yang ingin dikecapi dan mula mengumpul wang dan meningkatkan tahap pendidikan, mencari dan mengukuhkan kerjaya dan seterusnya memulakan kehidupan berkeluarga. Terdapat juga segelintir individu yang berbelanja disebabkan oleh keperluan hidup tetapi dipengaruhi oleh hubungan sosial dan harga diri seseorang. Ini mengikut kajian yang dilakukan oleh Abdul Rahim 2012. Dan kegagalan untuk merancang perbelanjaan dengan bijak
dia bakal mengundang kepada pelbagai masalah kewangan. Di bahagian keempat, iaitu di bahagian metodologi dan persampelan, kajian ini merupakan kajian berbentuk kuantitatif ya, berbentuk tinjauan. Kajian ini dijalankan di salah satu institusi pendidikan tinggi di Sabah, iaitu di Politeknik Kota Kinabalu ya. Lokasi kajian adalah di kawasan Sepanggar dalam daerah Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Seramai 352 orang pelajar politeknik terlibat dalam kajian ini dan kaedah pengurutan data adalah menggunakan teknik persampelan mudah ya. Instrumen yang digunakan untuk mengutip dan memungut data adalah berbentuk borang soal selidik. Kajian ini menggunakan untuk menganalisa data-data di dalam kajian ini, kita menggunakan SPSS, iaitu Statistical Package for Social Science, versi 26 untuk menjalankan analisis secara deskriptif. Dapatan kajian yang kita perolehi dari majoriti responden adalah daripada jabatan bukan kejuruteraan, iaitu sebanyak 66.7% ya. Sementara itu pelajar Bumi Putra Sabah merupakan responden yang paling ramai, 66.8%, diikuti oleh pelajar Melayu ya, 13.6%. Berdasarkan kepada pendapatan ibu bapa, hampir kesemua responden adalah daripada kumpulan yang berpendapatan rendah ya, ataupun B40 ya, dan kesemua responden mempunyai pinjaman pendidikan. Daripada jadual pertama ini kita boleh melihat item yang kita kaji, item jantina, bangsa, jabatan, pendapatan ibu bapa, sumber pinjaman dan tempat tinggal. Jantina lelaki perempuan, daripada gender, rata-rata kita punya sampel daripada kalangan perempuan ya, 63.1%. Kalau kita tengok di bahagian bangsa Sabah, Bumi Putra Sabah 66.8%, Bumi Putra Sarawak 4.5%, Melayu 2.8%, Cina 0.9% dan India 0.9% ya. Mengikut jabatan pula kita pecahkan kepada dua, jabatan kejuruteraan dan jabatan bukan kejuruteraan ya. Di bahagian item pendapatan ibu bapa, kita tengok kita pecahkan kepada pendapatan ibu bapa yang kurang dari 1,000 sehingga kepada pendapatan ibu bapa melebihi RM4,000. Sumber pinjaman kita pecahkan kepada dua, iaitu PT-PTN dengan lain-lain sumber pinjaman ya. Tempat tinggal ada sebagian besar yang tinggal di dalam kampus dan sebagian lagi menyewa ya. Daripada analisis pola perbelanjaan bulanan pelajar, kita dapatkan dari 7 sumber ya. Pola perbelanjaan membeli makanan, pola perbelanjaan membeli pakaian, pola perbelanjaan membeli keperluan harian, pola perbelanjaan bagi pengangkutan, pola perbelanjaan bagi hiburan, pola perbelanjaan bagi sukan dan biadab. Jadi berdasarkan kepada Raja 2 hingga Raja 7 tu, pola perbelanjaan bagi majoriti responden secara keseluruhannya adalah kurang daripada RM100. Dan di antara 100 hingga 200, pelajar juga memperuntukkan sebagian besar daripada perbelanjaan mereka untuk memperoleh keperluan pelengkap ataupun hajiat ya, seperti perbelanjaan untuk pengangkutan. Bagi keperluan tak seniat seperti hiburan dan biada, hasil kajian mendapati terdapat segelintir responden sanggup berbelanja melebihi RM500. Kalau kita tengok jadual 3 ya, item-item yang kita ukur iaitu tidak cukup sumber kewangan, meminjam wang rakan untuk membeli keperluan, berlapar kerana ketiadaan wang, bermasalah untuk membayar yuran. Item yang ke-6 tu ya, bermasalah untuk membayar yuran ya. Ini kita dapati daripada data ini ditunjukkan dalam jadual 3. Item yang mempunyai sektor min tertinggi adalah item 1 ya. Item 1 tidak cukup sumber kewangan untuk membeli makanan pada akhir semester, di mana majoriti responden menghadapi masalah untuk membeli makanan apabila mereka berada di akhir-akhir semester. Diikuti oleh item keempat iaitu skor min 3.27, di mana masih banyak pelajar yang terpaksa berlapar kerana tidak mempunyai wang. Perbincangan dan kesimpulan berdasarkan
kepada kajian di atas didapati masih ramai pelajar ya yang bergantung sepenuhnya dengan pinjaman untuk membiayai pengajian mereka di IPT disebabkan kedudukan kaum ibu bapa yang agak daif ya. Disebabkan itu juga pelajar perlu didedahkan dengan pengurusan kewangan yang mantap agar pelajar dapat mengurus hutang dengan baik. Kegagalan dalam menguruskan kewangan dan hutang akan menimbulkan banyak perkara yang tidak diingini berlaku kepada pelajar tersebut. Realitinya dalam keadaan semasa ya, perbelanjaan semakin meningkat setiap tahun, menyebabkan kuasa membeli semakin kurang ya. Jadi umumnya pelajar hanya bergantung kepada beasiswa, pinjaman atau bantuan kewangan yang ditampung oleh ibu bapa mereka. Kos pendidikan semakin hari dijangka semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan perkhidmatan di Malaysia. Justru itu semua pihak seperti penggubal dasar, pihak industri, pertubuhan NGO dan lain-lain perlu terlibat dalam membantu di dalam menangani isu-isu hutang di kalangan pelajar. Terima kasih banyak di atas pembentangan ini.